Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat pencinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah. Okay, video kali ini saya nak kongsikan ilmu tentang hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Hukum nun sukun atau mati ini dan tanwin terbahagi kepada 4: izhar halqi, idgham, iqlab dan ikhfa hakiki. Hukum bacaan pertama hukum nun mati atau sukun dan tanwin adalah al-izhar halqi ataupun izhar halqi. Okey. Menurut bahasa menyatakan sesuatu. Okey, menurut istilah hukum tajwid, melafazkan huruf nun sukun dan makhrajnya tanpa dengung pada pertemuan dengan huruf izhar. Okey, huruf izhar ni ada 6. Yang ni kita kena hafal lah huruf-huruf izhar tersebut. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ada 6 ni kita kena hafal. Apa saja nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan 6 huruf ni, jadi hukum dia adalah izhar halqi. Kita tengok sikit contoh ayat. Contoh ayat. Okey. Contoh ayat pertama, syakiran alima. Syakiran alima. Ini contoh tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf ain ni. Okey, contoh yang kedua tanwin. Asihrun hadza. Asihrun hadza. Tanda merah tersebut tanwin berjumpa dengan huruf ha. Okay, seterusnya nun mati ataupun nun sukun. Contoh dia an ibadati. Contoh yang kedua an hadatana. Izhar halqi ni dalam Al-Quran Resam Usmani, bacaan kita lah, bacaan izhar nun sukun diberi tanda sukun, di atasnya ada tanda sukun. Kalau ada tanda sukun, ini menyatakan izhar halqi lah. Dan menggunakan tanwin baris 2 di atas dan baris 2 di bawah. Okey, di mana kedua-duanya berselari. Selari. Sebab tanwin ni dia ada 2 tanda, satu yang genjut, satu yang selari ni izhar lah. Ni tak payah dengung. Dalam kita punya bacaan Al-Quran Resam Usmani, dia dah buat tanda ni supaya kita mudah, untuk supaya kita tak, bacaan kita tak dengung. Izhar halqi ni. Okey, baik, kita pergi ke hukum yang kedua, nun sukun mati dan tanwin. Yang kedua adalah al-idgham. Dari segi bahasa bermaksud memasukkan sesuatu. Dari segi istilah ilmu tajwid adalah memasukkan huruf bertanda sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris. Okay, idgham ni terbagi kepada 2. Ingat ada 2 bahagian. Kita pergi yang pertama, idgham ma'al gunnah. Ertinya memasukkan serta dengung. Juga idgham ma'al gunnah ni dinamakan idgham naqis. Ini kita kena ingat, idgham naqis atau idgham ma'al gunnah, hurufnya ada 4 sahaja. Ya, nun, mim, waw. Kita kena hafal lah huruf ni. Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Okay, antara contoh ayat dia, ni saya dah tandakan merah ni.
hisaban yasira. Yang kedua, an yafqahu. Huruf yang kedua ni masuk ke huruf yang pertama. Dia bunyi dengung huruf ya. An yafqahu. Jangan baca izhar tadi. An yafqahu. Salah. Ini adalah dengung. Kena dengung. Masukkan huruf ya tadi ke dalam huruf nun. An yafqahu. Itu yang sebetulnya. Okey, baik. Kita pergi yang kedua. Bahagian kedua idgham adalah idgham bila gunnah. Artinya memasukkan tanpa dengung. Juga dinamakan idgham kamil. Hurufnya ada dua sahaja, iaitu huruf lam dan huruf ra. Okey, yang ni idgham bila gunnah ni tak dengung. Yang tadi ma'al gunnah dengung. Ni tanpa dengung. Okay, kita tengok contoh ayat dia. Bimu'minil lana. Bimu'minil lana. Yang kedua, yubayyin lana. Yubayyin lana. Okay, dalam Musam Usmani, dia bila gunnah ni dia taruh tanda sabdu. Bimu'minil lana, terus masuk huruf lam dan huruf nun tanpa dengung. Yang tadi berbeza dengan ma'al gunnah, dia kena dengung. Tanwin ni digenjutkan. Genjut. Kalau nampak tanwin genjut ni, kena dengung. Ataupun nun tak ada baris. Kalau tadi izhar, dia taruh nun ni tanda sukun, macam huruf C tu. Dan tanwin dia baris dia selari. Yang ni dia genjut, dia macam sengit sikit. Kalau bila gunnah, dia taruh sabdu. Jadi kita kena masukkan tanpa dengung. Bimu'minil lana, yubayyin lana. Jangan dengung. Jangan baca bimu'minil lana. Salah. Ataupun yubayyin lana. Salah. Jangan ada harakat. Masukkan terus. Bimu'minil lana, yubayyin lana. Okey, baik. Idgham ni juga ada syarat dia. Terjadinya idgham ni mesti dalam dua kalimah. Bimu'minil lana, dua kalimah. Yubayyin lana, dua kalimah. Ataupun hisaban yasira, dua kalimah. An yafqahu, dua kalimah. Syarat idgham ni mesti dalam dua kalimah. Kalau dia satu kalimah, dia dah jadi izhar mutlak. Izhar mutlak ni ada, tak silap saya, 4 sahaja kalimah dalam Al-Quran, iaitu bunya, dunya, sinwa, qinwa. Itu izhar mutlak. Jangan kelirulah. Cuma ingat izhar mutlak ni dia ada 4 saja kalimah dalam Al-Quran. Jumpa kalimah ni bunya, dunya, sinwa, qinwa. Itu izhar mutlak. Okey, baik. Kita pergi ke hukum nun sukun mati dan tanwin yang ketiga, iaitu al-iqlab. Iqlab di segi bahasa menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Segi istilah menukarkan lafaz nun sukun dan tanwin kepada lafaz mim, lalu diikhfakan di sisi huruf ba serta mengekalkan sifat dengungnya. Jadi iqlab ni kena dengung. Hurufnya satu saja, iaitu ba. Kita tengok contoh dia, contoh ayat. Sebelum tu, iqlab ni mesti ada tanda mim kecil. Mim kecil ni nak ganti kepada nun ataupun baris dua tanwin. Kita tengok contoh ayat dia. Burika ayatan
bayyinah. Iklab ni kena hati-hati dengung dia. Jadi iklab ni, apa yang saya belajar, mulut jangan terlampau rapat, kena buka sikit mulut. Ada macam kertas boleh lalu di dalam mulut, kertas, helai kertas, buka sikit je mulut untuk dengungkan iklab ni. Iklab ni senang je apabila nampak tanda mim kecil. Iklab ni juga boleh terjadi satu kalimah, dua kalimah. Kalau tanwin, dia hanya terjadi dalam dua kalimah sahaja. Itu iklab. Okey, baik. Kita pergi ke hukum nun, sukun, mati dan tanwin. Yang keempat adalah al-ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki di segi bahasa bermaksud tersembunyi. Di segi istilah ilmu tajwid, membaca huruf bertanda sukun dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung pertama. Huruf dia ada 15, iaitu selain huruf izhar, idgham, iklab. Huruf 15 ni siapa yang dapat hafal, alhamdulillah lah. Dulu saya belajar, saya hafal huruf izhar, idgham, iklab. 3 hukum tersebut, izhar, idgham, iklab, saya hafal. Apa-apa selain daripada huruf izhar, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Idgham, ya, nun, mim, waw, lam, ra. Iklab, ba. Selain daripada huruf tu, dia termasuk dalam huruf ikhfa hakiki. Kita tengok contoh ayat dia. Qawlan thaqila bi'ijlin samim. Bi'ijlin samim. Sekali. Qawlan thaqila bi'ijlin samim. Faman thaqulat wala'in sa'altahum. Ikhfa hakiki dalam Rasam Usmani, tanda tanwinnya disengitkan, diinjutkan, dan nun tiada baris, nun kosong. Itu menandakan kita kena dengung lah. Dalam Al-Quran Rasam Usmani kita kena baca dengung. Okey, baik. Seterusnya kita tengok gambar rajah pecahan huruf-huruf hijaiyah kepada nun, sukun dan tanwin supaya sahabat-sahabat semua lebih jelas. Okey, kita tengok izhar halki, huruf dia hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Idgham al-gunnah, ya, nun, mim, waw. Idgham bila gunnah, ra dengan lam. Iklab, ba. Ikhfa hakiki, sad, dhal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dad dan za. Ikhfa hakiki ni huruf dia banyak, ada 15. Kalau cara saya tak hafal lah huruf yang banyak ni. Saya hafal yang izhar halki, idgham al-gunnah, idgham bila gunnah, iklab. Mana-mana huruf hijaiyah yang tak terdapat pada situ masuklah ke ikhfa hakiki. Jumlah huruf hijaiyah ada 28, dipecah jadi 6, 4, 2, 1 dan 15. Itulah huruf-huruf yang menjadi pecahan dalam nun, sukun dan tanwin. Harap sahabat-sahabat semua lebih jelas pada gambar rajah huruf tersebut. Sampai di sini saja dahulu perkongsian saya. Moga-moga bermanfaat untuk sahabat pencinta-pencinta Al-Quran semua. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Pergi ke hutan membawa lampu suluh, salam Ramadan yang ke-10. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.